Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bagi pelajar-pelajar tingkatan 4 SMK Permas Jaya. Okey, hari ini cikgu akan sambung pembelajaran kita di bawah topik pergerakan dan pertumbuhan manusia. Dan hari ini kita akan fokus pada fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey, so sekarang tanpa membuang masa, cikgu nak terus. Okey, kita lihat, kita baca sama-sama, gunakan buku teks kamu. Okey. Okey, kita lihat kat sini sistem rangka dan otot membolehkan manusia bergerak. So manusia nak bergerak, dia mesti menggunakan sistem rangka dan juga otot, kan? Okey, seterusnya. Pengecutan dan pengenduran otot rangka menghasilkan pergerakan. Okey, jadi apabila kita nak bergerak, apabila kita nak bergerak, maka kita dalam badan kita berlaku apa? Pengecutan dan pengenduran otot. Bila berlaku pengecutan dan pengenduran otot, barulah pergerakan boleh dihasilkan. Okey. Otot rangka bertindak secara berpasangan dan berlawanan. Dia berpasangan dan berlawanan. Okey. Otot yang bertindak secara berpasangan dan berlawanan ini dia dikenali sebagai otot berantagonis. So otot ini dia berpasangan, bergerak ataupun bertindak secara berpasangan dan berlawanan, dan dia ada istilahnya, namanya ialah otot berantagonis. Okey, dan pergerakan-pergerakan otot ini boleh membuat ataupun boleh membuatkan manusia berjalan, melompat, berlari, berenang, merangkak dan mengangkat barang. Okey, so itu adalah pengenalan sedikit kepada pergerakan ataupun tindakan otot berantagonis. Okey, sekarang kita lihat contoh otot pergerakan antagonis otot ni tadi. Okey, macam mana? Okey, ini ialah gambar di mana lengan manusia sedang melakukan exercise. Dia angkat dumbbell, diangkat naik ke atas. Okey, dia angkat dumbbell ni naik ke atas, kemudian turun ke bawah. So dua-dua pergerakan ini membengkokkan tangan, lengan dan meluruskan tangan ni, dia akan melibatkan otot kita. Melibatkan pergerakan otot kita. Yang pertama, dia melibatkan otot bicep, dan yang kedua dia melibatkan otot tricep. Okey, so dia melibatkan bicep dan juga melibatkan tricep. Ni pun bicep dan juga tricep. Okey, sekarang kita lihat. Sekiranya kita melakukan bengkokkan ataupun kita bengkokkan tangan, apa yang akan berlaku kepada bicep? Okey, bicep akan mengecut semasa lengan dibengkokkan, dan tricep akan mengendur apabila lengan dibengkokkan. So kalau kamu tengok, bila satu mengecut, satu lagi akan mengendur. Jadi ini yang kita namakan sebagai pergerakan antagonis otot. Okey, so itu apa yang berlaku apabila lengan dibengkokkan. Okey, seterusnya kita lihat apa yang berlaku apabila lengan diluruskan. Apa yang berlaku apabila lengan diluruskan? Kita lihat kat sini, dia masih lagi melibatkan dua otot, iaitu otot bicep dan juga otot tricep. Okey, pada waktu lengan diluruskan, otot bicep akan mengendur dan otot tricep akan mengecut. So dia berlawanan daripada bengkokkan tangan. Okey, so kat situ. Dan kalau kamu tengok, kedua-duanya ini dia pergerakannya mesti tak sama. Sewaktu berlaku pergerakan, dia punya otot ni dia tak sama. Kalau satu mengendur, satu akan mengecut. Kalau satu mengecut, satu lagi akan mengendur. Dia tak berlaku kedua-duanya mengecut ataupun kedua-duanya mengendur. So itu kita namakan, sekali lagi cikgu tekankan bahawa
Nama pergerakan ini ialah pergerakan antagonis otot. Okey, kat dalam sini dalam aktiviti di atas ialah untuk membengkokkan dan meluruskan lengan. So itu yang berlaku apabila kita mengangkat dumbbell, naik, bengkok dan juga luruskan lengan. Okey. Cikgu teruskan. Okey. Fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey, saya rasa semua orang tahu sendi. Biasa sendi. Bila sebut sendi, semua orang boleh bayangkan di mana dekat tubuh badan kita memang ada sendi. Jadi semua orang boleh terfikir di mana letaknya sendi. Okey. Sendi ialah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang. Okey. Tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang kita namakan dia sebagai sendi. Okey. So, saya rasa semua orang boleh pegang kat mana tempat-tempat yang ada sendi. Kan boleh pegang kat mana letaknya tempat-tempat yang ada sendi. Okey, dekat kat sini contohnya kita ambil siku. Tu tempat yang paling senang sekali, yang dekat dengan diri kamu. Okey, ada banyak lagi tempat kan? Okey, seterusnya kita lihat. Sendi dia ada dua. Yang pertama ialah sendi bergerak dan satu lagi ialah sendi yang tak bergerak. Okey, so kita pergi pada yang pertama. Sendi bergerak. Sendi yang bergerak dia akan membenarkan anggota bergerak. Sendi yang bergerak dia akan membenarkan anggota bergerak. So namanya pun sendi bergerak. Jadi dia akan membenarkan anggota bergerak. Okey, sebagai contoh kat sini ialah sendi engsel pada siku. Cuba kamu gerakkan siku masing-masing. Boleh tak bergerak? Kalau kamu gerakkan tangan kamu tu dekat siku kamu tu, dekat pada siku kamu tu, itu adalah sendi engsel. Semua orang boleh rasa, boleh gerakkan sendi masing-masing. Okey, dan yang kedua, sendi yang tak bergerak ni contohnya dekat mana? Contohnya ialah pada tengkorak. Pada tengkorak, dan dia tidak membenarkan bahagian anggota bergerak. Okey, so itu ialah sendi tak bergerak. Contohnya pada tengkorak. Tengkorak kamu tu, kalau kamu pegang dia tak bergerak kan? So sendi tak bergerak namanya. Okey. Alright. Jadi itu ialah cerita tentang sendi, dua jenis sendi. Okey, jadi sekarang kita terus pergi pada, kalau kita tengok buku teks kita, dia suruh kita pergi pada rajak 6.13. Dia bagi contoh sendi engsel pada tangan, otot yang terlibat. Kita tengok rajak 6.13, sendi engsel pada tangan. Okey, otot yang terlibat ialah otot bicep dan otot tricep. Okey, so kita nak lihat pergerakan tangan yang melibatkan otot bicep dan juga otot tricep. Okey, ni dia 6.13 boleh buka buku teks, muka surat 129. 129 itu ialah lengan kita. Ini ialah contoh lengan kita. Okey, di mana letaknya sendi engsel? Dia dah bulatkan tapi mungkin tak begitu jelas. Okey, cikgu bulatkan dengan pen berwarna lain. Okey, ini. Nampak tak hijau? Okey. So ini ialah sendi engsel yang dibulatkan tu. Okey, itu ialah sendi engsel, tempat di mana membolehkan lengan kamu bergerak ke atas dan ke bawah ataupun boleh dibengkokkan dan juga boleh diluruskan. Okey. So sekarang kita lihat. Okey, kalau kamu lihat, dekat sini dia dah labelkan dekat lengan kita ni ada banyak bahagian. Okey. Ada banyak bahagian. Okey. Yang pertama sekali ada tulang lah dekat sini kan. Kamu nampak tulang. Kita dah belajar pada topik yang lepas, kita dah belajar tentang tulang. Okey, so hari ini kita tengok lihat pada bahagian-bahagian yang lain pula. Okey, untuk berlakunya pergerakan dekat sini. Untuk berlakunya pergerakan kat sini. Okey. Okey, yang pertama sekali dia melibatkan apa tadi dia cakap? Pergerakan ini melibatkan yang pertama otot bicep, okey, kemudian otot tricep. So itu otot bicep, otot tricep. Otot bicep yang sebelah sini, dan otot tricep yang sebelah sini. So dekat sini adalah ligamen, adalah engsel kita. Okey.
Kalau kamu tengok pada bahagian engsel ini, okey, ada lagi satu bahagian yang dilabelkan. Apakah dia? Iaitu ligamen. Okey. Apa fungsi ligamen? Apa itu ligamen? Okay, kita tengok pada gallery sign kat sini. Oh, sorry. Pada gallery sign kat sini. Tengok ni gallery sign. Gallery sign ni dia memberikan kita maklumat. Apa maksud ligamen? Okey, ligamen ialah tisu penghubung yang liat, kenyal dan kuat dan menyambungkan dua tulang. Okey, sifatnya kuat dan kenyal, membuatkan ligamen dapat mengikat dan memaut tulang serta membenarkan pergerakan. Okey, so kalau kamu tengok, ligamen ini dia menyambungkan ataupun dia menghubungkan antara dua tulang. Kat sini kan ada satu tulang yang pertama. Ni tulang yang berikutnya kan. Kat tangan kita ada dua bahagian, yang tulang yang sini dengan tulang yang kat sini dia labelkan kat situ nama-nama tulang. Kita tak sentuh pasal tulang. Okey, jadi ligamen ini dia menghubungkan antara tulang yang di sini dengan tulang yang di sini. Tulang yang senang cakap, tulang pada kita punya lengan dengan kita punya tangan sebelah lengan kita lah. Antara lengan-lengan ada dua bahagian yang boleh bengkok tu. So dia menghubungkan kedua-dua jenis tulang ini. So ligamen lah yang menghubungkan mereka. Okey. Macam apa kita kata, kita bayangkan ligamen ni macam penghubung lah kan. Nak cakap apa? Takkan nak cakap jambatan kot. Dia sebagai penghubung lah. Ligamen ni sebagai penghubung antara dua tulang. Dia melekatkan lah, senang cakap melekatkan dua tulang. Tetapi ligamen ini dia kenyal, kuat. Maksudnya dia boleh bergerak-gerak. Boleh bergerak. Dia bukan, ligamen ni bukan statik. Dia macam tu. Dia macam kenyal. Kenyal tu macam getah kan. So bayangkan kenyal tu macam apa? Dia macam getah. Getah kan boleh ditarik-tarik. Dia bukannya keras macam tu kan. Dia boleh ditarik-tarik. Dia kenyal lah. So itu yang berlaku. Okay, kemudian kat sini dalam gallery sign pun, okay, kita bacalah. Dah sediakan, kita baca. Dia cakap pasal otot. Otot ni apa? Otot ialah tisu yang terdiri daripada gentian yang selari antara satu sama lain. Kemudian sel otot dia mengandungi mitokondria yang menjanakan tenaga untuk pengecutan dan pengenduran otot. Menjanakan tenaga untuk pengecutan dan pengenduran otot. So otot-otot ini kalau kamu tengok dalam buku teks kamu akan nampak dia punya gambar dia dengan lebih jelas. Dia ada garisan, dia secara lebih jelas lagi lah, senang cakap. Ni dia tak berapa nak jelas. So kamu boleh tengok otot, gambar otot yang jelas pada buku teks kamu dalam rajak 6.13 muka surat 129. Okay, so itu ialah contoh sendi bergerak, ataupun ini ialah pada siku kita. Saya dah terangkan tentang ligamen, saya dah terangkan tentang otot, okey, dan dah terangkan tentang sendi engsel. Okey, sekarang kita lihat. Kita tengok dia besarkan lagi. Dia besarkan lagi gambar ni secara detail tentang sendi ni tadi. Kat sini dalam sendi ni, dekat kawasan sendi ni ada lagi bahagian-bahagian, ada lagi komponen-komponen yang sangat penting. Okey. Yang pertama contohnya kat sini ialah cecair sinovial, rawan dan juga tendon. Okey, so ada lagi bahagian-bahagian yang penting dalam sendi. Okey, sekarang kita lihat. Okey, so seperti yang kamu tahu, ini tulang lah. Ini tulang kan. Okey, kemudian dekat bawah tulang ni, ni kan sendi. Ni kan semua sendi. Kan? Sebab ni adalah tulang lain. Ini pun tulang yang pertama, ni tulang yang kedua. So dia ada dua tulang kat sini kan. Tulang yang dia dia tak bersambung. Tapi dia bersambung dengan apa? Dia bersambung dengan apa tadi? Dengan ligamen, disambungkan oleh ligamen. Okey, ni tulang yang pertama, tulang yang kedua ni pada bahagian sendi.
Okay, dia telah disambungkan oleh ligamen tadi kan. Jadi, okay, tulang-tulang ini dia ada bahagian-bahagiannya lagi. Okay, dan dia ada fungsi-fungsinya tersendiri. Okay, kalau kamu lihat di sini, okay, dekat bawah tulang ni, tulang yang pertama yang cikgu labelkan tu, tulang pertama, tulang kedua, dia ada kawasan ni. Ni apa ni? Dia dah labelkan kat situ kan? Ini ialah rawan. Apa tu rawan? Rawan ni ataupun nama senangnya ialah tulang yang lembut. Dia tulang tapi dia lembut. So, apa fungsi rawan? Rawan dia berfungsi sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Dia sebagai cushion dan pelindung terhadap sendi. Dan dia juga mengurangkan geseran. Okay, dia boleh mengurangkan geseran sebab kalau berlakunya geseran, nanti lutut kamu lagilah sakit. Okay, tetapi rawan ini lama kelamaan dia boleh terhakis. Sebab tu kenapa ada yang berlakunya sakit lutut. Okay, kenapa dia boleh terhakis antaranya? Okay, dia boleh terhakis lah. Sebab apa? Yang pertama sekali, dia bergeser lah kan. Sebab tu dia sakit kan. Okay, seterusnya. Dekat kawasan ini ada cecair. Dekat sekitar ni dia dah tunjuk kat kamu kan. Ni kat sekitar ni ada apa ni? Ni namanya ialah cecair sinovial. Okay. Cecair sinovial ini berfungsi untuk melicin dan membekalkan nutrien. Okay, kepada rawan. Dan cecair sinovial juga bertindak sebagai pelincir di dalam sendi. Okay. Okay, jadi bila orang yang sudah berumur, orang yang meningkat umur, lama-lama cecair sinovial ni dia akan menjadi semakin berkurang. Dia akan berkurang. Bila dia berkurang lama-lama dan tisu rawan juga akan jadi semakin terhakis. Jadi apabila dia dah berkurang, dia terhakis, apa yang berlaku? Geseran tulang dengan tisu sekeliling akan berlaku dan dia akan menyebabkan kerosakan di kawasan tersebut. Dan orang yang meningkat usia tersebut, dia akan mengalami sakit lutut. Dia mengalami sakit lutut. Biasanya dia berlaku memang kepada orang-orang yang berusia. Orang yang berusia, lama-lama cecair sinovial ini dia akan berkurang. Dia akan menjadi semakin berkurang. Dan tisu rawan ini juga dia akan jadi semakin terhakis. So bila berlaku geseran tulang, sakitlah lututnya kan. So macam tu. Sebab tu sekarang ada rawatan-rawatan yang terbaru ni di mana ada dia injek cecair sinovial ni. Dia ada rawatan dia untuk injek cecair sinovial ini. Yang tu cikgu tak pernah buat lah. Tak tahulah, cikgu hanya daripada pembacaan lah. Cikgu tak pernah buat lagi lah setakat tu macam mana rasa dia kan. So seterusnya kita lihat ada satu lagi bahagian di sini, namanya ialah tendon. Ini ialah tendon. Tendon ni apa dia? Tendon ni ialah tisu yang menghubungkan antara otot, ni otot kita, dan juga tulang. Dan juga mana tulang? Ni tulang kita. So kat sini dia sebagai penghubung dia. Kalau tadi antara tulang dengan tulang namanya ligamen. Yang menghubungkan tulang dengan tulang ialah ligamen. Yang menghubungkan antara otot dengan tulang ialah tendon. Dia menghubungkan antara tendon, dia menghubungkan otot kepada tulang. So tendon ini juga terdiri daripada gabungan gentian yang bersifat kuat dan tidak kenyal. Dia tidak kenyal. Dia tak macam ligamen. Ligamen ini tadi dia kenyal. Tendon ni dia kuat juga tapi dia tidak kenyal. So daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. So kat sini daya pengecutan otot akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. So dia sedikit berbeza berbanding dengan ligamen. Ligamen kenyal, tendon dia tak kenyal. Dan tendon ini dia adalah sebagai penghubung antara otot dengan tulang.
dan daya pengecutan otot tadi dia akan dipindahkan ke tulang melalui tendon. Okey, so itu sahaja berkaitan dengan fungsi sendi dan otot dalam pergerakan. Okey, itu je kita belajar hari ini, sikit saja. Jadi, cikgu nak kamu buat dalam buku kerja kamu, siapkan dalam buku kerja kamu sikit saja pada muka surat 63. Okey, muka surat 63, fungsi sendi dan otot. Okey, buat. Okey. Jadi cikgu harap kamu semua boleh siapkan. Okey, kita jumpa seminggu sekali. Cikgu harap tak ada masalah untuk kamu siapkan kerja ni. Okey, biar kita belajar sikit tapi berkesan dan kerja kamu siap daripada cikgu bagi banyak-banyak, cerita banyak-banyak tapi kamu tak dengar dan kamu tak siap kerja kamu. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih pada yang sudi mendengar. Jumpa lagi minggu depan. Siapkan kerja kamu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat belajar.